Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa siyaman maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita, boleh kita ada di bulan Ramadan yang penuh diberkati ini, sehingga sampai pada hari ini, pada hari 9 Ramadan. Maka dengan peluang yang kita ada sekarang, yaitu peluang Ramadan, sama-samalah kita beristighfar dan sama-samalah kita bertaubah dan murajaah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Kita sama-samalah cek, sama-samalah muhasabah, kira gimari buat lukunhan nah anfusakum, tetap diri masalah di kita saat itu, qabla an tuhasabu, sebelum daripada Allah Subhanahu wa ta'ala hisabkan kita pada hari akhirat nanti. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan hendaklah kita buat pertimbangan, ataupun kita kata kita buat prakmen tuaing, pertimbangan sebelum daripada sampai hari pertimbangan sukat teh, iaitu pada hari kiamat nanti. Jadi alhamdulillah, masih lagi kita bersama dengan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala. Esok satu hari lagi, iaitu awwaluhu rahmah. Awal-awal Ramadan adalah kasihan belah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat dia, ataupun khususnya kepada orang mukminin, sebagaimana ayat yang kita masuki, iaitu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala panggil di bulan Ramadan saat itu suruh kita ibadat, iaitu khususnya cepak kepada orang mukminin. Berarti orang yang tidak beriman kepada Allah, berarti orang ni tak kena panggil bulan ni. Sebab untuk nak menghasilkan benda yang Allah Ta'ala cadai, at-taqwa la'allakum tattaqun, itu tadi ialah pasti dengan melalui langkah yang pertama orang mukminin. Tajuk kita pada hari ini ialah al-ikha, persaudaraan. Persaudaraan. Lagu mana tajuk persaudaraan di dalam Islam dan persaudaraan sesama manusia yang bukan Islam. Oleh itu, cubalah kita tengok ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam alaihi salatu wassalam seorang diri. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan isterinya Hawa. Setelah daripada itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan daripada kedua-duanya rijalan katsiran wa nisaa. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan anak cucu atau ada hingga sampai hari kiamat. Jadi berartinya ayat yang berbunyinya ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum, di sini Allah Ta'ala khitab, Allah Ta'ala seru manusia.
wahai manusia, ittaqu rabbakum, hendaklah kamu takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu. Takutlah kepada Tuhan yang cipta kamu. Siapa Tuhan saat itu? Siapa kan orang yang ciptakan kamu? Allazi khalaqakum, yang menjadikan kamu min nafsin wahidah, daripada seorang, daripada tubuh yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada tubuh yang satu itu tadi zaujaha, isterinya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan tersebar daripada dua orang itu tadi rijalan, lelaki, katsiran, banyak, wa nisaan, dan para puai pun banyak juga. Jadi berartinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan seseorang manusia itu tadi, iaitu Tok Adam, yang keduanya Siti Hawa, seterusnya jadi manusia berturun-turun, turun hingga siapa kita hari ini. Jadi kita ni pun orang panggil kata anak cucu tu ada juga. Dan dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala dia tak ada fokus tentang masalah agama. Ada pun dalam ayat puasa tadi Allah Subhanahu wa taala panggil orang yang mukminin supaya menunaikan fardu puasa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini Allah Subhanahu wa taala panggil, seru, ajak semua anak cucu Adam. Anak cucu Adam semua sama ada Islam, sama ada yang bukan Islam, semua anak cucu tak ada belaka tu. Cuma gitu kan mak tu ada berarti tu cek kita saat ni tu orang Islam. Sebab agama Nabi semua Islam, tapi gigi sebelah belakang daripada anak cucu tu ada yang eka hak tak ni, eka pencipta. Tak percaya siapa yang penciptakan alam ni, dan ingkar tak percaya siapakah yang ciptakan diri mereka itu sendiri. Itulah sebab namanya kufur, sebab namanya ingkar, sebab namanya kafir. Berartinya dia ingkarkan, tak kena pencipta diri dia sendiri, dan tak kena siapalah yang buat langit dan bumi. Oleh itu ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, allazi khalaqakum, suruh takut dan takwa dan beriman kepada yang ciptakan kamu. Oleh itu anak cucu tu ada semenjak daripada Tok Adam alaihi salatu wassalam, sehingga yang kita tahu ceritanya Habil dengan Qabil saat ni, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam gapo dia ni dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak qala inni akhafu Allah rabbal alamin. Sini cerita ni kita sudah tahu dan semua orang tahu bahawasanya anak cucu tak ada ataupun anak tak ada sendiri tu dia buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya dia bunuh dah saudara dia saat itu. Bunuh saudara dua beradik. Kata adik dia, tak payah bunuhku lah, sebab kalau nak bunuhku pun aku tak akan balasmu. Ni nak ayat katanya tajuk kita, tajuk al-ikha, tajuk persaudaraan. Semenjak daripada anak untuk ada tu dah tu jadi mula dah tekih, wak jadi masalah, wak panha kelahi dah dengan adik beradik. Ni dua beradik baru. Oleh itu nak kata al-ikha. Sebab tu manakala masuk agama Islam masuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia teke masalah al-ikha ni
lebih-lebih lagi sesama orang muslimin dia ambil berat. Satu. Yang keduanya saya cuba nak betul. Allah Subhanahu wa taala tetel masalah dakwah. Tetel masalah dakwah. Allah Subhanahu wa taala dipanggilkan orang Islam dengan orang yang bukan Islam, dia panggil persaudaraan juga. Cuba kita tengok di dalam surah Al-A'raf. Cuba kita tengok di dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala ceritanya wa ila adin akhahum huda. Wa ila adin akhahum huda. Ayat yang pertama. Ayat kedua wa ila samuda wa ila madyana akhahum syuaiba. Wa ila samuda akhahum salihah. Jadi Allah Subhanahu wa taala gunakan orang muslimin dengan orang kafir saat itu persaudaraan. Jadi saya nak fokus ini, nak ayat katanya Allah Subhanahu wa taala guna kelimah Nabi kaum Ad dengan Nabi dia Hud, Nabi Syuaib dengan kaum dia Madyam, Samud dengan Nabi dia Soleh. Saat itu dia guna persaudaraan walaupun hak tu berlainan agama. Jadi walaupun berlainan agama, kita masih lagi persaudaraan sesama manusia, persaudaraan sesama anak Adam alaihi salatu wassalam. Kita mari ambil ayat satu lagi di dalam suratul Isra. Sokongkan ayat ni yang kata walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Tengok ayat ni, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam bahasa Arab walaqad, demi Allah. Karramna bukan karama. Karramna ni Allah taala sangat-sangat mulia. Ha tu. Kalau mengaji sikit lagi buat kita saat itu, mari wazan karrama ni Allah Subhanahu apa ni? Allah Subhanahu wa taala hakikat yang jing. Ha tu. Sangat-sangat mulia kepada anak Adam. Kalau gitu anak Adam sini bukan Islam saja, bukan kafir saja. Semua anak Adam, iaitu semua daripada anak Adam, agama tu ya tak kira. Dalam ayat ni walaqad karramna bani, tengok bani, anak cucu tu ada. Allah Taala mulia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan Allah Subhanahu wa taala jaga, bawa sini maknanya jaga. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, hidup di laut, hidup di darat pun Allah Taala jaga, di laut pun dijaga, di naik gapo ni, di angkasa ni, di gapo dia ni, di awakat hak manusia dok naik tu tak ada jatuh, kapal tak ada jatuh, boleh terbang beribu-ribu, belaka hak jatuh tu sikit jelah. Ha tu. Nak ayat katanya Allah Subhanahu wa taala jaga anak dia. Dengan jaga tu salah satu jaga pokpong, jaga saat ni tu orang panggil kata Allah Subhanahu wa taala takrim dah. Allah Taala mulia dah kepada anak Adam. Di saat dia sama ada kita hidup di darat, tengok Allah Subhanahu wa taala bagi kita duduk darat saat ni tak ada kodok, tak ada faidin wai, tak ada gapo, tak ada kompor bumi, tengok tu. Wa razaqnahum, tak ada pakai balik ke rumah kita pun tak ada. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah Subhanahu wa taala lagi bagikan kepada mereka itu anak cucu tu ada saat itu minat thayyibat, suruh makan benda-benda yang baik-baik. Ni dalam ayat ni, dan dengan beberapa ayat dalam surah Al-A'raf yang kita akad tadi, untuk nak menunjukkan kepada kita anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam dinamakan manusia saat itu sama saja, sama di segi manusia, an-nasu sawasiyah, manusia sama. Tapi kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia kena ada takwa tu.
Tamacat hak manusia, makan sama. Cuba kita tengok mutu sama. Orang Islam, orang kapal semua naik mutu. Mutu fino pun ada naik belakang. Kereta sama. Kapal pun sama. Nak ayat kata karama saat ni. Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak dia, bukan maksud dalam ayat ni Allah taala memuliakan orang Islam mukminin muttaqin bukan sini. Sebab tepat Allah Subhanahu wa taala memuliakan mukminin, Allah Subhanahu wa taala memuliakan muttaqin iaitu di jannah. Tak itu kan? Sebab itulah kalimah takrim saat ni itu Allah taala jelas dah kepada kita. Anak dia Allah Subhanahu wa taala boleh pakai belaka. Sama tara duduk di atas dunia Allah Subhanahu wa taala, Allah taala bagi belaka. Akan tetapi terkadang manusia saat ni terkadang dia zalim sangat, Allah taala tipu bala nak dia mikir ataupun nak dia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah ada juga di antara ayat-ayat terkadang Allah Subhanahu wa taala turun bala dan siapa jerit malaikat Jibril, wa kam min qaryatin qasamna, berapa kampung berapa banyak Allah taala tu buat hancurkan kampung tu. Ada juga sepasangnya zalim sangat kampung tu, wa ahluha zalimun, keluarga dan penduduk kampung tu sangat zalim. Jadi dalam tajuk kita al-ukhuwah, persaudaraan di sini dan dalam ayat ni dan beberapa ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala sama ayat. Sebab itulah Nabi Syuaib nak samu dengan Nabi Saleh dan Ad dengan Hud dan seorang lagi Nabi Lut. Nabi Lut dengan kaum dia. Wa ila adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad. Ad saat itu kaum nama Chun Pau deh, nama kaum, tapi nabi dia namanya Hud. Berarti Allah Ta'ala guna Nabi dengan demo tu supaya tak adik-beradik. Sedekah hak nu kafir, hak ni Islam. Ni nak ayat al-ikha, persaudaraan jenis manusia tu sama saja. Ada pun tetap masalah akidah, pergi hak tu mu agama Islam adalah agama Islam, agama lain adalah agama lain. Ada pun pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, hak kita selalu tahu, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin saat ni tu adalah persaudaraan. Kalau itu soalannya, adakah belaga hak ni ya ustaz? Jadi gapo dia ni jadi belaga kena. Saat ni kata semua anak ada tu sesama anak ada saudara. Hak ni Allah Taala mari cepak, mari camnek klum orang mukminin sesama orang mukminin saat ni saudara. Dok. Cuma Allah cuba kita tengok dalam bahasa Arab. Sebab itulah dia mau mari ngaji Setaban Islam lah Arab seksa saat itu kena kemah. Kena rajin ngaji, jangan lari. Tu. Sebab benda lagu ni nak ayat benda krilat yang ada dalam Quran ni tak sama. Nama kalau kita mau ngaji balaghah, asal bahasanya al-mu'minu ikhwah, orang mukmin saudara. Tapi orang nama so lagi ni nak ayat katanya touching. Sesungguhnya nak kemah orang sesama mukmin sahaja ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesama orang mukmin saat ni tu persaudaraan ikhwah, saudara kukuh. Gapo persaudaraan kukuh sini berartinya boleh makan pesaka gimari. Tengok ni. Mana kalau kelimah tu comel, bahasa tu comel, Allah Subhanahu wa taala sesama orang mukmin, ayah dengan anak sama mukmin boleh makan pesaka, terima pesaka. Ada pun kalau ayah kafir, ayah kafir anak mukmin pesaka makan tak leh. Tu syariat. Sebab tu riwayat sini, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin sesama mukmin ikhwah, persaudaraan ikatan yang paling rapat lagi. Banyak karo lagi kena kecakam buat sekali sesama orang Islam. Banyak buat kecakam. Di antara kecakam satunya semaya berjemaah. Tengok tu boleh ke semaya jemaah kita dengan orang kafir? Tak ada. Kecakam sama orang kafir boleh nak sekali gitu ya. Hak ni sendiri nak masuk dari segi ibadat.
Boleh dak bersaka sama orang kafir Islam? Tak boleh. Niki cekam. Nasyatat. Sebab tu Allah Taala fokus kata kelum. Seolah tak kelum sesama orang Islam saat itu ikhwah, persaudaraan kena rapat lagi. Hubungan sesama Islam pasti kena rapat. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu, kena damai. Tengok tu, kalau sama-sama dok kelahi saat itu kena damai lagi. Ayat ni sebelum daripada ni masalahnya sesama orang mukmin itu perih balah gimari gile bede gode gimari. Lepas tu ni dia kena ukar gimari sesama orang Islam juga. Ni ayat dulu pada ni. Tak boleh sokong hok lek pak puak tu sama Islam. Ni nak ayat katanya manakala ikhwah sesama orang mukmin ni adalah ikhwah yang sangat rapat dan ikhwah yang sangat orang panggil hassas. Bahasa Arab sangat hassas, sangat-sangat apa dia nah, sangat mendekati. Cuba contohnya selagi masalah nikah kahwin, kita nak nikah dengan orang Sia boleh tak? Tak boleh. Pas saudara kita saat ni saya ustaz kata saudara hak saat ni tu untuk muamalah gitu ya, bukan saudara nak hidup sekali. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala mari ayat ni untuk nak pokah geruk pula. Geruk ni kecekam semua ibadat semua ni boleh berlaku sesama orang muslimin. Ada pemuamalah, masalah buat baik, masalah gapo buat baik, masalah pergaulan tu lain. Sebab ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim. Allah Taala tak larang apa tu? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ayat ni Allah Taala kata Allah Subhanahu wa taala tak larang. La yanhaakumullahu, Allah Subhanahu wa taala tak larang. Anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kepada orang yang kafir ataupun orang yang bukan Islam yang gapone lam tak peremu kerana agama, peremu walam yukhrijukum min diyarikum, dan dia tak ada hambak dalam negeri mutubik. Allah Taala tak larang ke apa saat itu? La yanhaakumullah, Allah Taala tak larang antabarruhum, buat baik kepada mereka itu. Kepada orang yang bukan Islam, hak tak ada nak hambak kita, tak ada perai kita, hak ni berartinya Allah Taala tak larang kalau kita nak buat baik kepada mereka itu. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan kita buat keadilan kepada mereka itu. Ini nak ayat katanya masalah al-ukhuwah ataupun saudara tadi. Kita jangan lupa saudara Bani Adam, sesama manusia saat ni tu, anak cucu tu adalah Allah Subhanahu wa taala pun panggil saudara, dan panggil gapo dia ni boleh kita buat baik, tapi ada batasnya dia. Ada pun Allah Taala tekan kepada kita, Allah Taala fokus kepada kita, sesungguhnya sesama Islam ni kena kemah lagi. Sesama Islam ni kena kemah lagi sekurang-kurang yang noi saya, iaitu jumpa tu assalamualaikum. Apa makna assalamualaikum? Minta wimun tu jaya, tu makna assalamualaikum, kecek mudah-mudah. Jumpa dengan Allah assalamualaikum, minta selamat dan berjaya. Tu sekurang-kurangnya. Oleh itu kepada kita al-ukhuwah, tajuk persaudaraan yang kita ada hari ini ialah dua bahagi. Satu, persaudaraan yang kepada yang bukan Islam, yang kedua persaudaraan sesama Islam. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala dia dihijrah ke Madinah, yual ikha, you hubung di antara satu sama lain pula, sesama Islam boleh jadi saudara pula. Yuak saudara pula, selain daripada saudara nasab, saudara keturunan ibu ayah saat itu, Rasulullah
wak capku gi pelaga wak gu pula untuk buat saudara di Madinah supaya nak tolong orang Mekah mari tak ada buat gapo saja, nama dinamakan al-muhajirin wal ansar. Itulah ayat katanya fokus kepada ikhwah persaudara di dalam Islam itu dia banyak arti lagi, kena tekan lebih banyak lagi sebab pergaulan kita sesama Islam itu dia banyak, lepas tu dia banyak perkara kita kena buat sekali sesama Islam. Oleh itu tajuk kita pada hari ini persaudaraan yang kita boleh pada hari ini. Satunya persaudaraan anak Adam alaihissalatu wassalam, yang kedua tentu dan fokus kepada persaudaraan sesama Islam. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.